Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul. Terima kasih Bunga Merah, Start dah, Mundirah Mak Isa, Asbarina Kak Cik. Ini orang-orang awal ni ya. Mumtaz Begum pun awal. Terima kasih Puan Ina Marzuki, Nisa Charming, Cik Nun Abu Bakar, Miza, Mrs. Arman, Rashidah Samsudin, Haji Sufri, Miza Deni, Nadra, Niazullah Khan. Wah, ini geng-geng Khan ya. Rukaya RM, Mumtaz Begum tadi. Okey, terima kasih Syarimi Syahrudin, Muhammad Farihin, terima kasih Aman Aikal ya, Ferlita Ubara dalam tak perasan, Cik Yan, Celotezana, Zulkifli Hamad full ya, Yati Setia, Siti Salmia, Sabri Dadas, Wan Abdullah, Nur ya, Siti Aloya, tu dia, Intan Saadah, Liza Hardis, Siti Absah Kula, ni pun lama tak perasan dah. Ina Marzuki tadi, Zaleha Awang, Syikin Sani, Nur Amira, Rafidah Hasan, ini kawan-kawan lama saya. Wans Juan, Rashida Ali, Surati Ahmad, Azrini Abdul Aziz, Kuih Takro tu dia. Samsia Rahmat, Yasir Muhammad pun ada, alhamdulillah. Fatin Nabila, Zaman Azman, Syarifuddin ya, Mardiah Muhammad Yunus, itu dia. Newspa, Puan Cik Ayu, Cik Puan Ayu ya, Maimunah Iman, Robi Razak, Nurizan Sulaiman. Selalu banyak komen-komen yang bernas. Hayati BJ Ahmad ya, Zulastri Berseri-seri. Zulastri pun ada. Terima kasih Zulastri Berseri-seri. Ni DJ hebat ni ya. DJ Otai, Aini Kimono, Azrina Hafiza, Jeffrey Jami'an, Muhammad Syukri bin Maludin, Cikgu Mukhtar Nudin ada, Arafat Amin, Wan Karimah, Nur Ain Omar, Maimunah Iman, Cik Puan Ayu tadi, Siti Farah Sayuti, Nur Asma Razif, Wawa Ari dan yang lainnya. 179 orang dalam masuk kelas. Terima kasih Intan Semaya, terima kasih. Tolong like dan share. Intan Semaya orang yang pertama biasanya akan beritahu ratusan sahabat-sahabat dia untuk join ya. Abah punya FB Live tiap-tiap hari. Alhamdulillah, tiap-tiap kali kita bersama lah. Sebab 2 hari kita Abah tak dapat bersama sebab program padat sangat. Sampai 4-5-6 jam kuliah. Jadi tak larat nak buat FB Live. 209 dalam kelas. Like dan share ya. Mudah-mudahan Izhar Ismail, terima kasih. Arafat, terima kasih. Nurlias, Siti Afsakula tadi, Wan Ida ya, Intan Semaya, sahabat-sahabat tadi ya. Umi Nasuha, Isyamuddin Osman, Azam Tarifin. Terima kasih. Hari ni hari Jumaat, saya duduk ayam. So Good Friday ya, Happy Friday ya. Mudah-mudahan ramai orang kata TGF ya, thank goodness it's Friday. Sebab lepas Jumaat kita akan bercuti Sabtu Ahad. Untuk mereka yang bekerja pada Jumaat, ada yang bercuti pada hari Jumaat hari ni, selamat bercuti. Yang bekerja selamat bertugas. Yang menyambut hari lahir, happy birthday to you, happy anniversary. Semalam pagi Tok Abah bersama-sama dengan MOTAK ya, Ministry of Tourism and Culture, bercakap tentang beras kita beli, nasi dia tak nak. Tu dia seronok ya, tentang rumah tangga. Seronok sangat. Soal jawab pun menarik. Dan petanya Tok Abah bercakap dengan sahabat-sahabat dari Hospital Putrajaya. Seronok juga ya, bercakap tentang menjadi pekerja yang cemerlang secara magical ya. Ramai doktor, nurse, misi. Tok Abah pun manja-manja minta buat appointment untuk jumpa doktor mata. So mereka kata akan dibantu dengan segera. Syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Hospital Putrajaya. Baik, pagi ni topik kita ialah Tok Abah nak sambung 2 hari 3 hari lepas, iaitu
Macam mana nak menerobos sempadan diri untuk menyerlahkan potensi diri kita yang sebenar. Menerobos sempadan diri. Pada 15 tahun lepas, Tok Abang menulis buku tentang menerobos sempadan diri. Tapi 15 years ago. So, hari ni kita dah tambah, cari ilmu baru, tips baru, doa baru, zikir baru, perubahan-perubahan baru yang sangat, kata orang tu, up to date lah. Ya, so, sebab orang yang berjaya, beruntung, orang yang hari ni lebih baik daripada semalam. So, we keep on. Ya, kutip ilmu, kutip tip, kutip betul, kutip kata orang tu, perkara-perkara baru untuk terus memperbaiki diri. Yang penting jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita yang hari ini dengan diri kita yang semalam. Ya, itu dia yang tahu pesan dan pesan saban hari, setiap ketika. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersama dalam proses untuk menyerlahkan potensi diri dengan menerobos our self boundary. Alright, so bandingkan diri awak yang hari ini dengan diri awak yang semalam dan pastikan kita ada perubahan. Dan Tok Abang pesan pada diri dan pada semua sahabat, programkan otak setiap malam sebelum tidur. Wahai Allah, jika aku masih hidup besok, jadikan esok baik sikit daripada hari ini. Kejutkan aku pukul 5.30, pukul 6 pagi dalam keadaan yang ceria, good mood, berkobar-kobar, bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kalau esok aku ditadikan matikan aku dalam husnul khatimah. Itu program kita tetap malam. Mudah-mudahan kita atas track, atas manhaj, atas kata tu lorong atau jalur yang betul untuk kata tu jadi orang yang terbaik. Okey, mudah-mudahan anda dan Tok Abang sering bukan sering, tiap-tiap hari berubah. Sebab Tok Abang pernah sebut kan, beberapa hari lepas, apa kata-kata Bruce Lee, aku sering bertarung dengan diriku untuk dapat berubah menjadi lebih baik tiap-tiap hari. Aku bertarung dengan diriku tiap-tiap hari untuk terus berubah dan berubah dan berubah dan berubah. Ya, sebenarnya tiada saingan aku, bukan dia sombong. Tapi we are not competing with ourselves. With other people. We are competing with ourselves. Sama ada lah. Ya, Tok Abang ada syirikat perundingan, consultancy firm. So, anak buah kata kita bersaing dengan banyak konsultansi lain. Saya kata tak. Salah tu. Kita tak ada saingan. Bukan sombong. Bukan rasa hebat. Bukan. Kalau sudah rezeki kita, mana boleh orang lain ambil. Jadi mana pula kita bersaing dengan orang lain untuk dapat rezeki, untuk dapat projek? Tak. Kalau memang rezeki kita, kita akan dapat. Jadi kita tidak bersaing dengan mana-mana syarikat. Tok Abang pesan dan pesan pada staf. Tetapi kita kena buat yang terbaik, doa yang terbaik, usaha yang terbaik, ilmu yang terkini untuk mengutip rezeki yang Allah telah limpah ruahkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersedia, kita tak berusaha, maka tak dapat. Sebab kita akan dapat apa yang kita usahakan. Jadi jangan fikir cara orang yang jangan marah ya, orang yang kurang beriman. Sebab kalau kita kurang beriman, kita akan kata, kita bersaing apa? Kalau aku meniaga pisang goreng, orang lain pula ada pisang goreng, kita berniaga bersaing? Tak ada. Ya, tak ada. Mana boleh tak ada? Saya jual pisang goreng, orang sebelah pisang goreng. Jadi pelanggan kami telah bagi dua. Siapa kata bagi dua? Kalau banyak sekadar 10 gerai pisang goreng, agak-agak bilangan yang datang ke tempat itu untuk beli pisang goreng, sama tak? Sama tak tiap hari? 1 gerai dengan 10 gerai. Jangan takut. Kalau ada 10 gerai, mungkin Allah jadikan 15-20 kali bilangan orang yang datang ke situ. So semua orang ada rezeki masing-masing. Kat tempat Tok Abang Bandar Berbangi ada beratus kedai makan. Beratus kedai makan. Bukan berpuluh ya, beratus. Mereka bersaing tak? Tak. Semua ada rezeki masing-masing. Semua ada rezeki masing-masing. Allah yang berikan. Tapi kena cari kelainan supaya orang akan minat kat kita. Tapi rezeki tetap rezeki kita. Rezeki orang, orang punya. Kita tidak bersaing. Kalau sudah jodoh awak, tak, saya bersaing dengan ramai jejaka untuk dapat isteri saya. Ya ke? Kalau sudah jodoh awak, kalau jodoh tak ke mana? Itu yang ada orang tu yang buruk. Bila tanya orang perempuan, dia bujang perempuan, cik adik nak ke mana? Saya tak ke mana-mana. Oh, awak jodoh saya. Sebab kita selalu dengarkan, kalau jodoh tak ke mana. Jadi kalau awak tak ke mana-mana, awaklah jodoh saya. Lah ni lawak tahun 60-an lah. Oi, tahun 60-an. Kan orang tua, apakah orang tua?
Itu kena faham lah kan. Okey. So topik kita hari ni ialah bagaimana nak menerobos sempadan diri untuk menyerahkan potensi diri. Bukan sebab apa nak menerobos sempadan diri? Nak glamour, ya, nak popular, nak ramai follower, ya. Tak. Nak menyahut suruhan Allah, nak ikut pesanan Nabi. Orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. We must keep on changing. Keep on menerobos sempadan diri. Dan kita selalu dipesan. Dan Tok Abah pun pesan ratus kali dah. 1000 mungkin belum kot. Ratus kali dah pesan. Kecemerlangan berada di luar zon selesa. Mungkin dah 1000 kali kot. Ya, kecemerlangan berada di luar zon selesa. Untuk cemerlang kena paksa diri untuk terus berubah sampai mati. Ya, okey, itu topik. Oh ya, program kita dibawakan oleh 3 penaja. Yang pertama ialah webinar pada 30 pada bulan 11, iaitu menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Webinar ini akan diadakan pada 30 hari bulan November, hujung bulan ni. Untuk siapa ni? Untuk semua pemimpin, baik CEO, baik HOD, Head of Department, baik supervisor, baik staff baru yang pemimpin-pemimpin ataupun CEO rasa ni orang baru ni kita kena bagi mereka head start. Sebab pemimpin yang hebat bukan sibuk mencari pengikut. Pemimpin yang hebat sibuk memimpin orang lain untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang hebat akan menyediakan orang lain jadi pemimpin. Pemimpin yang hebat bukan dia nak jadi pemimpin dan mengukuhkan kedudukan dengan dapatkan pengikut, pengaruh dan sebagainya. Dah, itu pemimpin tahun 50-an. Ya, pemimpin tahun 2021 sibuk memimpin orang lain untuk jadi pemimpin. Ya, itu sebabnya new staff, guru-guru of course relevant, sebab guru adalah pemimpin, ya, yang sangat penting untuk anak-anak didik mereka. Masya-Allah, ya. Dan kalau guru-guru jadi pemimpin, masya-Allah, beribuan pelajar akan dapat manfaat. Of course kaunselor sekolah, kaunselor masyarakat, dan jangan lupa, ya, kata orang tu, pemimpin-pemimpin tempatan, penghulu, ketua kampung, ini semua relevan. AJK Masjid, pemimpin tak? Of course. AJK Masjid, AJK PIBG, AJK Kampung, ya, AJK NGO, AJK persatuan-persatuan pelajar IPT, terutama tahun akhir, tahun 1 pun kena jadi pemimpin. Jadi kalau mak bapak orang yang kata tu berinovasi dan orang yang berwawasan, mak bapak akan hantar anak-anak mereka untuk ke program kepemimpinan diri ini. Untuk apa? Untuk anak-anak mereka ada head start, ya, mendahului orang-orang lain. Sebab semua orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis kursi. Semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan kepada kepemimpinan kamu. Hadis sahih, insya-Allah, ya. Okey. Alright. So tu yang sangat kritikal. Jom join webinar Tok Abah pada 30 November. Ya, mudah-mudahan memberi manfaat. Beritahu orang lain. Kalau anda dah cukup ilmu tentang kepimpinan, bagus, alhamdulillah, tahniah. So beritahu orang lain. Baik teman, WhatsApp group, anak-anak saudara yang baru bekerja, anak-anak saudara yang jadi ketua pelajar, pemimpin pelajar kat IPT, pemimpin pelajar kat sekolah menengah. Ni semua relevan. Budak sekolah dengan CEO, while, ya, kematangan bukan bergantung pada umur. Tok Abah dah sebut dulu kan. Kadang-kadang budak 5 tahun matang, budak 50 tahun belum matang. Jadi siapa yang patut jadi pemimpin? Semua orang adalah pemimpin. Betul, ya. So jom kita sama-sama datang. Tok Abah excited nak kongsi ilmu yang Tok Abah dah kongsikan dengan agensi-agensi besar, ya. Multinational Corporation, MNCs, ya, seperti Shell, ExxonMobil, Petronas, ya, bank-bank terutama di Malaysia, ya, organisasi dalam dan luar negara, kementerian-kementerian. Tok Abah share dah secara in-house, tertutup. So sekarang kita nak buat secara terbuka. Jom datang. Mungkin tak banyak kali Tok Abah akan buat program macam ini. Maklumlah orang dah umur 70, anytime can go. So please come, ya, ramai-ramai ke webinar yang Tok Abah kenakan pada 30 bulan 11. Ya, keduanya bila kita dibawakan oleh Premium Chocolate, ya, minuman lazat dan berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan, diformulasikan dengan kasih sayang, dinikmati dengan riang. Ya, dia akan rasa kenyang, akan rasa bersemangat, lawas perut, dan yang paling penting dia akan membawa, menggalakkan kita untuk jadi butang hijau, berubah ke arah yang lebih positif.
lebih ringan badan, nak exercise, nak diet, nak lebih cemerlang, asbab minum tu ya, tukar paradigma kita. Dan yang ketiganya ialah oleh tabung korban. Tok Abah sebagai duta, jom kita berkorban pada musim haji tahun depan, musim korban, dengan secara installment, cara menabung online, 100% online. Kutipan, sistem kutipan telah diluluskan oleh bank negara. Ada panel syariah diterajui oleh Ustaz At-Ta'ah, dan insya-Allah ya, daging-daging korban akan diadakan oleh rangkaian hypermarket Maidin seluruh negara. Alhamdulillah. Jom kita berkorban dalam negara yang lebih afdal. Mahal sikit berbanding berkorban di luar negara, tapi lebih afdal. Jom kita tentang berkorban, jangan berkira, jangan nak ambil yang murah. Kata kalau tak mampu, buatlah apa yang mampu. Ingat Habil dan Kabil, ya, Kabil ya, dia cuba bagikan yang paling tak guna dia punya apa harta untuk dikorbankan, tapi Habil memberikan yang terbaik. Of course, korban si Habil yang diterima oleh Allah. Okey. Baik, so tajuk kita terus sambung bagaimana nak menerobos sempadan diri untuk menyerlahkan potensi kita yang sebenar. Ya, dan Tok Abah selalu sebut banyak kali, ya, untuk lakukan kerja ataupun sesuatu yang terbaik, kita kena mencintai apa yang kita suka. Semalam pun Tok Abah tanya di Hospital Putrajaya, macam mana kita nak suka, ya, kerja kita ni. Kerja ke hospital dengan pesakit-pesakit, ya, sekarang dengan masalah COVID-nya, dengan macam-macam, ya. Allah, kerjanya teruk dengan pesakit yang banyak karena, dengan pengiring-pengiring, ya, keluarga pesakit yang banyak karena, ya, terutamanya Tok Abah sebut, mereka pun sebut, dengan pesakit yang mahal-mahal. VIP ke? Bukan VIP. Pesakit-pesakit yang mahal-mahal, ya, pesakit-pesakit warga emas. Macam Tok Abah lah. Tok Abah kan warga emas. Ni bukan warga emas, warga super gold. Dah 70 tahun. Warga emas 60 tahun. Ini 70 tahun warga super gold. Jadi banyak karena. Ya, warga emas kan mahal. Bukan VIP. VIP tu kadang tak mahal sangat, ya. So, tapi ialah. Jadi soalannya ialah macam mana kita nak menerobos sempadan diri dan nak suka kerja kita. Saya kata, Tok Abah kata apa? Ini benda yang Tok Abah dah sebut ratus-ratus kali. Dan semalam Tok Abah pun bukan terperanjat, tapi sedih lah. Sebab Tok Abah dah cakap ribu kali sejak muda sampai sekarang. Kalau awak nak seronok di tempat kerja, awak kena sayangi majikan awak. Cara nak sayangi majikan atau tempat kerja, doakan majikan. Doakan majikan. Doakan majikan. Semalam Tok Abah buat survey. Tanya secara spontan. Ini bukan nak cari salah orang, saja nak tengok situasi. Ya. So Tok Abah kata, Tok Abah tanya soalan, munasabah tak kita mendoakan majikan tempat kita bekerja? Munasabah tak? Is it practical? Is it logical? Semua kata ya, logical. Susah ke nak angkat tangan? Wahai Allah, selamatkan majikan aku, selamatkan jabatan aku, selamatkan kementerian tempat aku bertugas, selamatkan, kalau seorang guru, kementerian pendidikan, kalau seorang pekerja khidmat kesihatan, selamatkan kementerian kesihatan. Kalau Tok Abah bekerja ke Hospital Putrajaya, selamatkan Hospital Putrajaya, majukan, ya, hindarkan dari masalah. Munasabah tak? Munasabah. Susah ke? Tak susah. Dah buat ke? Tok Abah tanya semalam. Ya, adalah sekitar 2-3% angkat tangan. Daripada 100 orang dalam dewan, 3 orang angkat tangan, berapa peratus? 3%. Itulah lebih kurang peratusan yang Tok Abah temuan Tok Abah, ya, untuk kajian Tok Abah sejak 15-20 tahun yang lepas. Berapa peratus kaki tangan mendoakan majikan? About 3%. Berapa peratus pekerja mendoakan bos? Adalah maybe up to 3-4-5%. Berapa orang pekerja yang doakan kawan-kawan sekerja? Not bad. Adalah 5-10%. Still very low. Berapa orang pekerja mendoakan customer, pelanggan? Sangat kurang, 1%. Semalam tanya juga berapa orang yang doakan pesakit-pesakit? Adalah 2-3 orang kat tangan. Isunya apa? Soalan tadi ialah bagaimana kita nak seronokkan tempat kerja untuk melahirkan potensi sebenar, nak jadi orang yang terbaik, nak jadi legenda dalam tempat anda bekerja. Anda kena cintakan kerja anda. Untuk cintakan kerja, suka dan cinta kerja awak, doakan majikan, doakan bos, doakan kawan sekerja,
doakan anak buah, doakan pelanggan. Tok Abah dah sebut berapa kali dah? 1000 kali dah. Tapi yalah, sampai semalam bila ditanya tak ramai. Bukan salah siapa-siapa, mungkin sebab kurang dipesan. Kita kan manusia, insan, dari perkataan nasia. Nasia bermaksud pelupa. Ya, 372 orang, 377 orang dalam kelas. Like dan share, beritahu sahabat-sahabat lain Tok Abah on dengan topik bagaimana nak menerobos sempadan diri, nak jadi orang lebih hebat. Pukul 10 pagi ni Tok Abah akan ada webinar ya, untuk siapa ya? Untuk Jabatan Kesihatan Melaka Tengah. Kali kedua. Kali pertama untuk pekerja, kali ini untuk pemimpin-pemimpin mereka. Seronok ya. Tok Abah excited pukul 10 pagi. So Tok Abah kata ada masa lah ni hari Jumaat. Petang kan cuma ada shooting aja, photoshoot. So Tok Abah rasa ringan sikit, bolehlah buat FB Live. Kalau tidak, orang tua umur 70 tak larat nak buat macam-macam ya. Tiap-tiap hari kadang sampai 2-3 program, 4-5-6 jam bercakap. So tu yang Tok Abah tak sempat ataupun reserve energy tak buat FB Live. Dah 2 hari. Gitu ya. Baik, ini pun serak-serak sikit semalam. Seronok dengan orang di HPJ, Hospital Putrajaya. Terima kasih Dr. Zulkifli, terima kasih Dr. Liza, Muhammad Isa ya, dan Dr. Hazwani selaku timbalan pengarah pengurusan, dan semua doktor misi-misi dan yang semalam bersama, baik fisionya, baik nurse, baik semualah. Terima kasih banyak-banyak. Tok Abah seronok dan bahagia dan berterima kasih. Baik. So macam mana kita nak sayang tempat kerja untuk menghasilkan yang terbaik? Doakan ya. Lepas tu bila dan Tok Abah ada pesan bila kita doakan seseorang selama 40 hari, kita akan sayang pada orang itu akan sayang kat kita. Bila kita doakan majikan kita tiap-tiap hari, kita akan sayang pada majikan pada tempat kita bekerja lah. Jadi bila dah sayang, kita akan menyerahkan potensi sebenar, kita akan seronok bekerja. Dan bila kita doakan kawan-kawan sekerja, kita sayang mereka, mereka sayang kita, barulah kita enjoy bekerja. Sebab kita sayang orang, orang sayang kita. Kita masuk aja kat kawasan kerja kita, kita akan dapat aura kasih sayang. Because we send love, we get love. Sayang menarik sayang, ya, benci menarik benci, neutral menarik neutral. Ya. So jom kita berlakukan. So soalan semalam bagus. Macam mana kita nak cinta? Dan sepupu Tok Abah happen to be Ketua Jabatan Perubatan di Hospital Putrajaya, Dr. Lisa Muhammad Isa, tanya soalan. Terperanjat juga Tok Abah tanya, sepupu aku nak tanya soalan. Tok Abah kata Tok Abah tidur tiap malam sekitar 1:30, kadang-kadang pukul 2, bangun pukul 5:30, pukul 6. Tok Abah tidur 4 jam. Jadi beliau bertanya, macam mana ya orang tidur 4 jam boleh jadi bertenaga, kuat? Sebab dia doktor perubatan, ikut kajian perubatan, kami kena tidur 6 jam minimum untuk orang dewasa untuk berprestasi cemerlang. Itu soalan Dr. Liza kepada Tok Abah semalam. Doktor jawab, Tok Abah jawab, Nabi SAW tidur 2 jam waktu malam, dan Qailullah tidur sebelum zuhur 10 minit. Jadi Nabi SAW tidur sepanjang hayat sejak jadi Rasul 2 jam 10 minit kurang lebih. 2 hours and 10 minutes. Dan Nabi tak pernah menguap. Itu tak pernah menguap tu bukannya apa nama sifat orang biasa, itu mukjizat. Salah satu mukjizat, ratusan mukjizat Nabi SAW, Nabi tak pernah menguap sepanjang hayat. Luar biasa kan? Kita tidur 12 jam pun masih menguap. Tok Abah lah, Tok Abah. Ya, awak tak tahulah ya. So Nabi tidur 2 jam 10 minit. Itu Nabi. Tak bolehlah bandingkan. Lebih kurang 25 tahun yang lepas Tok Abah baca kat jurnal. Masa tu internet tak hebat lagi. 25 tahun yang lepas Tok Abah baca kajian-kajian tentang orang yang pakar tidur ni, pakar tentang masalah tidur lah ni. Dia kata apa? Untuk sehat seseorang manusia kena tidur dengan deep sleep, dengan nyenyak, minimum 2 jam 20 minit. Kajian saintifik, 2 jam 20 minit. Nabi tidur sekitar 2 jam 10 minit. Dan sains mendapati untuk sehat minimum tidurnya 2 jam 20 minit. Wow, Tok Abah kata
tidak akan bertentangan antara sunnah dan sains. Dan kalau ada percanggahan antara sunnah dan sains, sains belum utama, sunnah Nabi pasti betul sebab wahyu dari Allah. Itu satu, tak apa jawab ya. So satu, kita kena ingat bahawa kajian menunjukkan bahawa tidur nyenyak 2 jam 20 minit sudah memadai untuk survive, untuk hidup dengan sehat. Tapi dengan syarat latihan demi latihan. Satu. Yang keduanya Tok Abah kata, barang siapa tidur mengiring ke kanan, ni pun cerita lama. Barang siapa tidur mengiring kanan, dia akan nyenyak tidur kualiti tidurnya 200% lebih nyenyak daripada orang yang tidur terlentang. Ya, 200% cintaku. Itu lagu dangdut. Tak apa ingat 200% ingat lagu dangdut. Orang tua, ya. Itu lagu 20 tahun yang lepas kot. So kalau kita nyenyak 200% berbanding tidur terlentang, orang tidur terlentang kena tidur 6 hingga 8 jam. Orang tidur mengiring ke kanan kena tidur 3-4 jam untuk sama kesannya macam tidur 6 hingga 8 jam. Sebab 200% nyenyak kualitinya. Tapi kena faham dan kena yakin. Tok Abah cakap depan doktor-doktor ni, depan doktor-doktor, kalau pesakit makan ubat tapi tak tahu ubat apa yang dia makan, ada kesan tak? Mereka angguk. Ada. Maksimum ke minimum? Mereka senyum. Awak makan ubat, doktor bagi 5 jenis ubat. Dia tak tanya ni ubat apa doktor, ni ubat apa doktor. Tok Abah kalau sakit dapat ubat, Tok Abah akan tanya, ni ubat apa ni? Ni untuk apa? Ni cakul, ni sebenarnya hitam ni. Cakul untuk apa? Buang angin dalam perut. Oh, buang angin. Yang ni lomotil, til, ujung til ni. Ini untuk yang beria-beria. Kata orang Brunei, beria-beria mean ceret-beret. Beria-ia. Tok Abah ingat? Beria-ia berberak. Dia punya beria-beria. Ya. Okey, Kelantan. Goyak, apa dia? Cerah perut. Kan kalau dah semua keluar. Natai dalam tu tubik, sok mo. Jadi, hot dalam perut tu cerah. Hot dalam perut cerah tapi masa depan gelap. Aku buat lawak takkan orang faham. Alright? Okay. So, itu sebabnya kita kalau makan ubat, kita kena tahu ubat apa untuk dapat kesan maksimum. Yang merawat kita Allah. Asbabnya, ikhtiarnya dengan makan ubat. Dan kesan ubat itu insyaAllah maksimum dengan izin Allah. Bila kita tahu ini ubat ini untuk ini. Ini ubat ini untuk ini. Aku pening kepala, yang merawat Allah, tapi aku makan Panadol 2 biji atau paracetamol 2 biji atau sebiji, mudah-mudahan akan sembuh. Ya, Allah yang sembuhkan, ikhtiarnya makan paracetamol tadi. Nampak tak? So sama juga. Aku tidur, aku yakin kalau Nabi tidur 2 jam 10 minit dan sains menunjukkan bahawa untuk sehat, untuk survive lah, ya, minimum 2 jam 20 minit, aku tidur 4 jam. 2 kali ganda tidur Nabi. Dan aku pula tidur mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan 200% lebih nyenyak berkualiti daripada tidur terlentang. So kalau aku tidur mengiring ke kanan 4 jam, sepatutnya sama impaknya dengan tidur terlentang 8 jam. Cukup tak cukup? Cukup. Itu jawapan Tok Abah pada Dr. Liza, ya, dia binti Muhammad Isa, sepupu Tok Abah. Ya, mak Tok Abah dengan bapa dia, papa dia, adik-beradik. Ya. So insya-Allah lah. So tuan-tuan puan-puan, kita ni kena kenali diri, kena faham diri untuk terus ke depan. Dan Tok Abah juga sebut di mana-mana ujung-ujung ni, bekerja untuk berjaya akan jadikan awak mahir. If you work to succeed, ikut KPI. Awak ikut KPI, penuhi KPI, awak akan jadi pekerja yang mahir. Tapi kalau anda bekerja untuk dapat kepuasan diri, awak akan jadi legenda, jadi legend. Jadi jom kita bekerja untuk dapat kepuasan diri, self satisfaction. Jawab kata orang tu, kita punya conscience jadi clear. Aku kerja untuk dapat kepuasan, untuk dapat sayang Allah, untuk buat yang terbaik. Sebab Allah kasih hambanya buat apa pun dengan itqan atau tekun. Ya, itu yang kita kata tu buat, ya. Dan semalam Tok Abah sebut 2 hari lepas, the best revenge is to succeed enormously. The best revenge is massive success. Cara terbaik untuk balas dendam ialah jadi mencapai kejayaan yang besar. Orang perli kita, alah macam bukan kau boleh berjaya ke? Macam jadi kita itu jadikan dia punya sindiran, dia punya kritikan, kutukan sebagai motivasi. Jadi untuk balas dendam secara positif lah, bukan negatif.
Ya, okey, kau kata aku akan gagal, kau kata aku, alah aku, macam mana kau nak jadi kaya jual biskut? Ya, jual lah saham ke, beli saham, jual emas ke, beli emas ke. Bolehlah kau kaya, ini jual biskut. Kata ramai kawan-kawan KHM. Ya, kami panggil dia Ustaz Khairul Hakimin Muhammad. KHM. Ya, the father of viral di Malaysia. Tapi dia buka 2-3 kilang, ya, 3 kilang biskut. Boleh ke kaya kalau jual biskut? Ya, alah, biskut pun packaging tak macam apa nama biskut jenama. Dia orang sindir-sindir ni. Tapi tengok, cara terbaik untuk revenge, untuk meredakan sindiran kutukan orang ialah, ya, berusaha untuk dapat kejayaan yang besar. Ya, boleh ke hidup? So, Ustaz Khairul Khaimin, saya panggil dia Ustaz, ya. Khairul Khaimin tanya kawan-kawan tu, awak pernah pegang duit sejuta tak? Ada tak dalam simpanan sejuta? Tak ada lah. Tapi insyaAllah lah, kalau jual biskut yang saya buat ni, insyaAllah mampulah ada simpanan 1 juta. Boleh dapat 1 juta ke? Jual biskut macam ni? Anggap musim raya je. So the best revenge is massive success. Jom kita menerobos sempadan diri dengan menjadikan kritikan, teguran ataupun penghinaan orang dengan kita lebih bersungguh-sungguh, bukan patah semangat, lebih bersungguh-sungguh, buktikan kita boleh berjaya secara masif, secara besar, secara luar biasa, agar mereka kata, wow, jual biskut boleh jadi jutawan. Ya, jual apa lagi? Macam-macam lah. Ya, ada orang tu jual air liur boleh jadi jutawan, ya. Tu orang di luar negara lah. Ya, di luar negara memang, ya, kata tu pakar motivasi nombor 1 dunia, Les Brown. Yes, 1 jam dia punya ceramah di syarikat tertentu dibayar $200,000. $200,000 perpuluhan 6 juta, 600,000 duit kita. 1-2 jam punya motivasi. Tapi tengoklah bertaraf dunia lah, ya, nombor 1. Okey, tu Abah dapat sikit-sikit, dapat rezeki, alhamdulillah, ya, no problem. Tapi kita dapat kepuasan. Mudah-mudahan pahala dan redha Allah. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, alright. Dan so Abah semalam bercakap dengan waktu pagi, ya, a flower does not think of competing to the flower next to it. Bunga tidak akan bersaing. Kau bengerus, aku pun bengerus. Kau kenapa bengerus kecil, aku bengerus besar. Kau kenapa putih, aku merah. Kau kenapa biru, ros biru. Tak ada. Bunga tak pernah komen, tak pernah kritik, tak pernah bandingkan diri dengan bunga sebelahnya. Tapi dia terus mekar, dia terus berkembang, dia terus bloom, dia terus mekar. So sama juga dengan kita. Jangan sibuk nak bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri kita untuk terus jadi baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, so jom kita berubah, ya. Alright. So itulah. So sebenarnya kita terus maju ke depan, sebab kata seorang sarjana yang Tok Abah sangat suka, ya, kita tak tahu keajaiban apa yang akan berlaku esok. Ya, hidup kita bukan pakai logik tapi pakai magic. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Pasti ada jalan keluar, ya, solusi untuk orang yang berusaha. Apatah lagi dengan doa, ya, dan ilmunya. So kita tak tahu keajaiban apa akan berlaku esok. Teruskan berdoa, bersangka baik, buat yang terbaik, dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Ya, peribahasa Cina, barang siapa yang bantu ramai orang untuk berjaya, dia akan mudah berjaya. Bukanlah mudah, akan berjaya. Tak mudah, ya. We help many people to succeed, insyaAllah we succeed too. Ini peribahasa Cina. Kalau hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Jadi kalau hambanya itu membantu saudaranya untuk berjaya,
maka Allah akan hantar bantuan untuk hamba ini berjaya. Jom kita jadi sebab. Ni quotation dari Tok Abah. Quotation Tok Abah ialah, jom jadi sebab atau cari sebab untuk menjayakan orang lain. Jom jadi sebab atau cari sebab. Be the reason or seek reason. Find reason to help other people to succeed. InsyaAllah, you will succeed too. Itu kononnya quotation dari Tok Abah. Tok Abah tak dapat dari siapa-siapa. Tok Abah dapat ilham. Satu malam pukul 2 pagi. Jom kita jadi sebab atau cari sebab untuk orang lain berjaya. InsyaAllah kita akan berjaya. Based on the hadith, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Okay guys, untuk menerobos sempadan diri, bantu ramai orang untuk menerobos sempadan diri mereka. Itu kerja Tok Abah tiap hari. Kerja Tok Abah tiap hari adalah bagi motivasi, bukan motivasi, bagi inspirasi, bagi nasihat untuk orang lain berubah dan berubah dan berubah. Impaknya mudah-mudahan Tok Abah yang akan berubah sikit sampai mati. So sebab cara terbaik untuk pesan pada diri dengan berpesan pada orang lain. Dan guru Tok Abah pernah pesan pada Tok Abah, Muhammad Fadilah, kalau kamu nak jadi cikgu, kamu kena belajar daripada apa yang kamu ajar. And then kamu ajar ke orang. Kamu kena belajar, artinya kita faham, amalkan, ni hayati, and then sampaikan ke orang. Kalau kamu tak belajar dari apa yang kamu ajar, berhenti mengajar. Pesan Cikgu Yahya kepada Tok Abah when I was in Form 3. Sebab Tok Abah ditanya, kamu nak jadi apa, Muhammad Fadilah? Mungkin nak jadi cikgu lah, cikgu. Sebab Tok Abah suka akan Guru Yahya ni punya semangat menolong kami. Dia pagi petang ditolong. Lepas tu hari Sabtu kita ada tuition secara percuma melalui GPMS, Gabungan Pelajaran Melayu Semenanjung. Tok Abah pergi tuition, kadang-kadang jadi tutor lah juga kepada pelajar-pelajar yang lebih junior. Dan Tok Abah dapat ni lah daripada guru-guru ni yang penuh. Kita tak bayar satu sen pun, mereka tak dapat bayaran. Tapi mereka bersemangat nak tolong anak bangsa. Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Dan menjadi motivasi sebab anak dara Cikgu Yahya sangat cantik. Saya bahasa cerita kan, anak dara entah apa jadi ke makcik ni, makcik lah sekarang kan. Dia, kami tingkatan 3, dia tingkatan 3 kot. So bukannya makcik, sama-sama jadi nenek lah kot. Itu Tok Abah appreciate Cikgu Yahya. Bukan sebab dia hebat, dia memang hebat, tapi anak daranya comel. Itu pun satu motivasi. Zaman dulu lah, masa tahun 66. Tok Abah tingkatan 3. Alright. So kita kena belajar daripada apa yang kita nak ajar. Kalau tidak, jangan jadi cikgu. Meaning, awak mengajar tapi awak tak amalkan apa yang awak ajar. You don't walk your talk. You should stop. Jadi motivator ke, jadi inspirer ke, jadi facilitator ke, you cakap tak supaya bikin. Awak bukan motivator, awak munafik 3. Kau munafik 3. Munafik 1 movie, munafik 2 movie, munafik 3 awak lah, kita lah yang cakap tak supaya bikin. Munafik 3. Faham? Faham. Okay, let's move on. Okay, so adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi, Tok Abah selalu sebut kita jika kita ini my kononnya quotation Tok Abah juga. Tok Abah kadang waktu malam buat quotation yang bukan ambil orang punya. Itu orang ambil orang punya dah memang dah sejak kecil sampai ketua ni. Tapi cuba nak bentuk quotation sendiri, kata-kata mutiara sendiri. Cubalah. Apa salah satu kata mutiara Tok Abah ialah, bekerja kuat dan berbuat baik akan menggamit keajaiban. Itu Tok Abah cipta sendirilah. Kononnya lah. Mungkin ada orang dah sebut tapi Tok Abah tak jumpa. Bekerja kuat kena, dan berbuat kebaikan. Tolong orang, sedekah, berbuat kebaikan akan menggamit keajaiban, akan menarik magic. Sebab Tok Abah hujung ni cakap tentang magic. Rupanya nak dapat magic, kita kena kerja kuat. Itu sebabnya Tok Abah dapat daripada seorang pemain golf. Sir, you are lucky to be the champion, kata reporter. Kecil hati golfer tu. Tapi dia jawab dengan cara yang sangat cynical dan deep. Yeah, I think you are right, but it's funny, dia kata. It's funny. The harder I work, the luckier I become. The harder I practice, the more lucky I become. Makin banyak aku berlatih, makin aku bernasib baik. Betul cakap kau. Aku memang bernasib baik.
dalam kejohan ini aku jadi johan. You are right. I am lucky. Tapi itulah, aku dapati bila aku usaha lebih, aku praktis lebih, aku bertambah bernasib baik. Merah muka reporter. Reporter boleh sindir, kamu bernasib baik je menang mengalahkan Tiger Woods. Ni zaman masa Tiger Woods number 1 lah ya. Kau menang pun nasib baik sebab Tiger Woods tak perform hari terakhir. Kau nasib baik. Adakah orang jadi champion, hadiah tak banyak lah, 3 juta US dollar. Hadiah champion tak banyak kan? 3 juta, 3 kali 4, 12 juta ringgit. Jadi champion golfer US Open, dia kata you are lucky sir. You are lucky because Tiger Woods did not perform. Kecil tak dia orang? Awak bermain sungguh-sungguh jadi champion, dia kata awak bernasib baik. Dan dia jawab dengan sangat bijaksana. Ya betul, aku memang bernasib baik. Tapi itulah peliknya, anehnya, makin kuat aku berlatih, makin aku bernasib baik. Itu sebabnya Tok Abah kata tu ambil iktibar dari kata-kata dia tu. Tok Abah sebut bekerja kuat dan berbuat kebaikan. Itu Tok Abah tambah, akan mengambil keajaiban. Magic akan berlaku. Bukan saja nasib baik, tapi magic akan berlaku. Itu kata-kata hikmat daripada Tok Abah kononnya lah. Dan satu lagi kata-kata hikmat Tok Abah ialah, Tok Abah ambil daripada apa yang guru-guru Tok Abah ajar sejak muda lah. Tok Abah kata apa? Ada 2 pilihan dalam hidup ini. There are 2 choices in life. Kita dipengaruhi oleh persekitaran, atau kita mempengaruhi perubahan dalam persekitaran. Kita dipengaruhi oleh persekitaran, atau kita mempengaruhi perubahan dalam persekitaran. Yeah. So you have 2 choices. Either you are being changed by your environment, or you help to change the environment. You become the reason for the environment to change. Dan Tok Abah suka berdoa dan berusaha untuk merangsang perubahan Tok Abah untuk berubah. Sebabnya Tok Abah sebut salah satu prinsip hidup Tok Abah ialah leave someone in a better state. Tinggalkan manusia dalam keadaan yang lebih baik. Ya, tu niat Tok Abah ialah siapa-siapa jumpa Tok Abah, baik pelajar, baik orang dewasa, baik pekerja, baik bos-bos, baik orang politik, selepas mendengar ceramah Tok Abah, mudah-mudahan jadi asbab mereka bertambah baik, bertambah insaf, bertambah bertaubat, bertambah rajin, bertambah skillful. Mudah-mudahan Tok Abah jadi sebab. Tok Abah tak boleh mengubah orang. Tok Abah tak boleh mengubah orang kecuali diri sendiri. Tapi Tok Abah jadi sebab mereka berubah. Itu sebabnya doa Tok Abah tiap-tiap, wahai Allah, jadikan aku sekeluarga sebab orang lain dapat hidayah, orang lain dapat petunjuk, orang lain berubah ke arah kecemerlangan. Make us, the whole family, the reasons other people to change. So itu falsafah hidup Tok Abah. Leave someone in a better state. Tok Abah doa dan ikhtiar cari ilmu. Siapa-siapa jumpa Tok Abah, mudah-mudahan mereka bertambah baik, bertambah ceria, bertambah lapang, bertambah positif, bertambah insaf, bertambah tidak sombong. Mudah-mudahan semua dengan izin Allah, dengan asbab kita punya contribution atau sumbangan. Itu prinsip hidup Tok Abah ya. Ada 2 pilihan dalam kehidupan. Kita dipengaruhi oleh persekitaran, atau kita mempengaruhi perubahan dalam persekitaran. Jangan kata saya telah mengubah persekitaran saya. Jangan sombong, jangan angkuh. Manusia tidak boleh mengubah manusia. Manusia tak boleh mengubah persekitaran. Tetapi kita boleh merangsang persekitaran berubah. Sebab only Allah, only God can change. Can be the reason for change. But we are the, kata orang tu, the alat lah, the asset to help. To help. Seperti doa Nabi Isa AS, wahai Allah, sesungguhnya semua orang di sekitarku adalah aset bagiku, adalah pembantuku. Orang yang baik, orang yang jahat, orang yang tolong aku, orang yang nak bunuh aku, semua mereka adalah aset bagiku. Hebat ya doa Nabi Isa. Semua orang yang baik atau buruk, ataupun siapa-siapalah niat baik, niat buruk terhadap aku, mereka semua adalah aset bagiku. Tak apa pun terfikir, orang nak bunuh dia pun aset. Mula-mula Tok Abah terbaca doa Nabi Isa AS. So bila Tok Abah ingat, kalau orang mengata kita mengumpat kita, kita dapat apa daripada orang yang mengumpat kita? Kita dapat pahala. Jadi orang mengumpat kita tu aset ke liability? Aset.
Jadi jangan marah orang mengumpat kita sebab dia bagi kita pahala percuma. Kalau kita faham, kalau kita matang, kalau kita orang dewasa, kalau kita orang yang ada bijaksana. Bukannya sentap bila orang sabotaj, orang sindir, orang perli, orang mengumpat, kita terus sentap. Tok Abah dulu, kalau orang mengumpat, kita akan cuba defend lah. Cuba akan jawab. Tapi lama-lama penat. Penat tak apalah, penat lah. Malah nak respon dah. So biarlah Allah yang respon lah kepada mereka. Penat, because repeating the same thing. Orang fitnah, orang cakap tak baik tentang kita, padahal benda tu tak betul ataupun cuma rumor, berita angin. Tetapi yalah, itu sebabnya barang siapa yang menyampaikan apa yang dia dengar tanpa tabayun, sama dengan berbohong, berdosa. Kita dapat berita terus kita forward, kita sampaikan tanpa selidik, tanpa siasat, tanpa tabayun perkataannya. Itu ayat Quran tu tau. Ayat Quran tu. Bukan cakap tu apa. Okey. So, jom kita wrap up. Sebab tu Abah kena buat persediaan nak pergi kerja pukul 9. Sebelum pukul 9 dah kena pergi kerja. Alright. So, ingat, program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 30 November. Webinar menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Untuk semua pemimpin organisasi, supervisor, head of department, CEO, untuk staff baru yang nak dirangsang, nak digroom jadi pemimpin, untuk kaunselor, untuk guru-guru, untuk pemimpin tempatan, untuk AJK masjid, AJK surau, AJK kampung, AJK NGO, AJK persatuan-persatuan. Jom datang program webinar Tok Abah pada 30 November untuk pemimpin pelajar IPT tahun 1 sampai tahun akhir. Anda nak jadi pemimpin, come to our program. Mak bapak yang nak anak-anak mereka ada head start kepada kehidupan, nak jadi pemimpin dalam masyarakat, dalam organisasi, hantar anak-anak awak di sekolah menengah ke, di IPT ke, untuk datang program Tok Abah. So please, hebarkan pada orang lain. Kalau anda pun tidak berkesempatan ataupun rasa tak perlu, sampaikan pada orang lain, WhatsApp group dan sebagainya. Webinar pada 30 November, menjadi pemimpin cemerlang secara magical. So, apa yang Tok Abah akan kongsi adalah bahan-bahan yang telah Tok Abah kongsi untuk agensi-agensi MNC, Multinational Corporation, termasuk Exxon Mobil, Shell, Petronas, bank-bank luar negara, syarikat-syarikat gergasi dunia. Kita telah buat program secara in-house kepada mereka. So, point yang sama dan lebih up to date, Tok Abah akan kongsi dalam program ini. So, jom, insyaAllah berbaloi. Mereka kena bayar mahal untuk dapatkan program tu, tapi anda akan bayar ceput saja. Program mampu milik, mampu attend, insya-Allah. Ada link kat komen komen pin kat atas tu, ada link untuk join webinar. Dan program Tok Abah dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat dan sihat. Insya-Allah akan merangsang awak untuk berubah. Fantastic, sedap. Dan yang ketiganya, tabung korban. Jom kita menabung untuk berkorban tahun ini, berkorban di negara kita lebih afdal berbanding berkorban di luar negara menurut para ulama. Ini semua ni ijma' ulama telah bersetujulah. So jom kita sama-sama menabung melalui tabung korban. Memang dia punya pengutipan, skim pengutipan telah diluluskan oleh Bank Negara. Ada panel syariah diterajui oleh Ustaz Ato'a, dan pengagihan daging seluruh negara melalui hypermarket Maidin. Subhanallah. Jom sama-sama berkorban tahun ini atau tahun depan melalui tabung korban. Ada link kat atas tu, kat komen pin, sama-sama. Alright. So untuk wrap up, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi, of course lah, kita kena sentiasa betulkan hati, betulkan kepala, betulkan amalan, dan betulkan rakan kita. Cari sifu, betulkan aura diri. Macam-macam kita kena betulkan. Tapi yang paling penting ialah kadang-kadang kita ni yang kritikal, betulkan bicara ke diri kita. Jangan cakap yang bukan-bukan, jangan sabotaj diri. Tok Abah dah pesan 80% bicara ke diri. Self-talk kita adalah dalam bentuk yang su'zon, dalam bentuk yang negatif. Mana mungkin kita nak menerobos sempadan diri kalau kita masih berfikir ataupun berbicara pada diri dengan cara negatif. Sebab Allah
bertindak seperti sangkaan hambanya. Kalau kita fikir yang negatif, fokus yang negatif, maka kita tak mampu untuk menerabas sempadan diri. Hari ini, jom kita bersihkan hati, bersihkan kepala, bersangka baik, ya, berfikir dengan positif, fokus pada positif, fokus pada solusi, maka kita akan dapat menerabas sempadan diri kita cara yang berwibawa, insyaAllah. Ya, Tok Abah ucapkan terima kasih. Happy birthday untuk menyambut hari lahir hari ini. Happy anniversary. Ramai yang happy working day, happy holiday, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. So, selamat pengantin baru untuk orang yang menikah hari ini, hari Jumaat atau esok atau lusa. Ramai orang buat walimah. So, selamat pengantin baru, bahagia terjannah. Illa liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.